Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid tahun 4. Untuk hari ini kita akan belajar subjek sains iaitu topik mengawal pemboleh ubah. Untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu murid dapat mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan. Baik, sebelum ni kita dah belajar beberapa jenis kemahiran saintifik. Okey, jadi hari ni kita akan belajar satu lagi kemahiran saintifik iaitu mengawal pemboleh ubah. Jadi cikgu minta kamu buka buku teks muka surat 12 hingga 14 untuk merujuk apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah sesuatu yang boleh berubah dalam sesebuah penyiasatan. Baik, ada 3 jenis pemboleh ubah iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah malar dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ingat ada 3, manipulasi, malar dan juga bergerak balas. Apa itu pemboleh ubah dimanipulasi? Pemboleh ubah manipulasi ialah pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan. Ingat manipulasi maknanya berubah, diubah. Jadi dekat sini ada 2 contoh eksperimen. Ada satu eksperimen tapi ada 2 contoh lah dia buat untuk nak nampakkan perbezaan. Iaitu apa yang diubah dekat sini iaitu eksperimen bunga 1 dia hanya siram 1 kali sahaja sehari. Manakala eksperimen bunga 2 dia siram sebanyak 3 kali sehari. Dekat situ dia ubah bilangan siraman pokok setiap hari. Bunga 1 hanya sekali, bunga 2 3 kali sehari. Jadi kenapa dia ubah? Sebab dia nak tengok hasil akhir penyiasatan ini nanti. Apa hasil dia? Okey. Yang kedua iaitu pemboleh ubah malar. Pemboleh ubah malar ialah pemboleh ubah yang dikekalkan dalam sesuatu penyiasatan. Maknanya dia sama. Orang eksperimen 1 dapat sama dengan eksperimen 2. Contoh kat sini bunga tadi. Okey, bunga 1 dengan bunga 2. Jadi bunga 1 dengan bunga 2 ni dapat jumlah cahaya matahari yang sama. Maksudnya dia tanam dekat tempat yang sama. Cuma sebelah-sebelah lah mungkin macam tu. Kemudian dia pakai jenis pokok yang sama. Kerana apa? Kerana dia nak tengok perbezaan dari segi siraman saja. Dia tak nak tengok pada perbezaan bunga. Okey, yang terakhir dia tanam dekat tempat yang sama guna tanah yang sama. Okey, jadi dekat sini tiga-tiga perkara ni maknanya dua-dua tu dapat yang sama, ianya digelar sebagai pemboleh ubah malar. Ya, maksudnya ada 2 perbezaan, 1 dengan 2 tadi yang dimanipulasi, 1 dapat 1 kali siraman, 1 lagi dapat 3. Okey, untuk malar pula dia bagi benda yang sama dua-dua. Dua-dua dapat yang benda yang sama. Okey. Kena ingat tu ya. Yang terakhir ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni ialah pemboleh ubah yang diperhatikan dalam sesuatu penyiasatan. Maknanya selepas sebulan dia tengok pokok bunga eksperimen 1 ni bunga dia tak adalah terlampau tinggi, pokok dia tak adalah terlampau tinggi. Lepas tu macam biasa je dia tumbuh. Untuk bunga 2, eksperimen 2, bunga dia lebat, bunga dia tinggi, bunga dia segar. Okey. Jadi dekat situ kita perhatikan, dalam sebulan ni yang sini saya siram 1 saja, 1 kali sehari. Yang sini saya siram 3 kali sehari. Bila saya siram 3 kali sehari, bunga saya lebih hebat dia punya tumbesaran dia. Dekat situ kamu nampak hasil daripada
Pemboleh ubah dimanipulasi tu menyebabkan terhasilnya pemboleh ubah bergerak balas. Okey, baik. Kita ulang balik 3 jenis pemboleh ubah, iaitu yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu pemboleh ubah yang diubah dalam sesuatu penyiasatan. Yang kedua iaitu pemboleh ubah malar, pemboleh ubah yang kekal ataupun yang sama dalam sesuatu penyiasatan. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas hasil daripada apa? Hasil daripada yang pertama tadi dimanipulasi, dia dapat satu hasil. Jadi hasil tu perlu diperhatikan, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Dia gerak balas daripada apa? Daripada yang dimanipulasi. Baik, cikgu minta kamu siapkan tugasan hari ini. Tugasan kamu hari ini ialah salin soalan yang diberi di dalam tugasan dalam link yang cikgu bagi. Okey. Salin di dalam buku tulis sains. Okey. Kemudian lengkapkan tugasan dengan menyatakan jawapan yang betul. Jadi kalau kamu tak faham apa nak jawab apa, kamu boleh tonton balik video yang cikgu rakamkan ini. Baik, setelah selesai, snap gambar tugasan dan hantar menggunakan Google Form yang disediakan. Baik, sampai kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk subjek sains. Cikgu sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.